Bismillahirrahmanirrahim. Masalah 177 situ. Masalah menjadi pemerintah orang-orang yang benci bagaimana hukum. Kata Al-Imam Syafi'i, dan aku tegahkan bagi seorang bahawa ia menjadi pemerintah kaum padahal mereka itu benci bagi. Di kaum kau nampak tak suka, dah lah, tak payahlah berebut kan. Jangan berebut jawatan. Orang tak suka tak payah. Sebab kita perintah ni bukan ikut nafsu. Jadi kalau perintah ikut nafsu lain dia berebut. Sebab ada benda sebalik tu kan. Dan jika menjadi pemerintah mereka itu padahal kebanyakan tiada benci dan sedikit saja yang benci, nasaya tiada aku tegakkan melainkan daripada pihak benci menjadi perintah pada jumlah dua, pada keseluruhan dia lah. Maka dia antaranya dalam bentuk pemerintahan yang kecil dan semayang berjemaah, imam ibarat pemerintah, makmum tadi pengikut. Sebab tu dia kena ikut imam rokok, dia rokok. Imam tidak boleh, tidak mana kena ikut lambang, mengikut dengan syarat imam tu jangan rosak. Ni imam dia suruh ikut dia pada makmum dan muparakah. Sebab apa? Ya, dia terkentut sampai 2 barisan dengar. Tiba-tiba dia tak keluar saja je. Dia tak boleh lah. Dia imam, dia ada perkara yang membatalkan, jadi dia tak boleh jadi imam, dia kena keluar lah. Jadi degil tak nak keluar juga. Akhirnya tengok orang yang tak ada. Semua dah muparakah. Sebab apa? Sebab sudah batal ya kepimpinan di dalam sembahyang, itulah batal wuduknya, dia kena keluar. Tu. Nah, saya tiada aku tegakkan melainkan daripada pihak benci menjadi perintah daripada jumlah itu. Dan bermula kenyataan tidak aku tegah menjadi perintah orang kebanyakan tidak benci akan dikerana apa? Bahawasanya tiada sunyi seorang yang memerintah, ya sedikit atau banyak, bahawa pada mereka itu orang yang benci akan dia. Mana nak cari orang semua setuju, mana ada. Rasul yang hebat pun orang nak lawan juga kan. Hanya senya tilik pandang itu kepada umum kebanyakan, bukan kepada khusus yang sedikit. Ya. Dan selama ini tak lari daripada syariat Allah Ta'ala. Dan hanya senya tilik pandang kepada umum kebanyakan, bukan pada khusus yang sedikit. Dan jumlahnya ini bahawasanya aku benci akan memerintah itu, sebagaimana adanya sekalipun apa keadaan pun. Maka jika dijadikan seorang memerintah satu kaum, maka jadi sebagiannya diterimanya akan memerintah mereka itu, hingga bahawa adalah ia makna tanggung sanggup bagi dirinya memerintah itu dengan sebagaimana jadinya sekalipun, lagi percaya ia di sisinya atas orang yang diperintah itu bahawa kasih akan dia. Mana tahu orang tu suka pada dia. Kalau tahu semua dah menyampah hari, jangan ya, letak je lah jawatan man. Itu maksud dia. Kemudian masalah isteri yang dimarah suami, dan hadis laknat dia, isteri yang suami marah. Ya saudaraku perempuan yang berkekalan marah suaminya akan dia, ada lelaki asli keluar rumah tak minta izin ke, lari ke mana, maka kenalah tanya laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selagi tak balik ketika itu dia kena laknat. Sebab mana dia kena jaga. Seperti hadis pada yang dikeluarkan oleh Tirmizi dengan katanya, dan keduanya orang yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Maknanya dilaknat Allah Ta'ala, Nabi laknat ya, perempuan yang bermalam padahal suaminya marah. Ya, maknanya sepanjang malam tu tidur tu dalam keadaan suami tak setuju, dia adalah tindakan dia yang menyakitkan hati suami, tak reda, tak layan dengan baik dan sebagainya, macam-macam hal lah ya. 1001 macam ada perangai. Maka ketiga itu bermakna dia tidur dalam laknat Rasulullah SAW ya. Dan laknat daripada Allah Ta'ala. Kemudian kata Ibnul Arabi, dan ada pun perempuan apabila marah suaminya akan dia, maka tidak syak pada bahawasanya dilaknat akan di dalam hadis. Ya, perempuan apabila suami tadi marah pada dia, tapi marah yang sebetul lah, bukan marah ikut nafsu dia
yang tu pasal cerita marah tak habis-habis. Tu laki kepala masuk air panggil. Ya, dia betul cara baik. Disuruh semayang, malas semayang, lewat waktu, tu kita marah dah. Ya, tu mana. Dan lawan pula kita cakap, ya, suruh buat ni tak nak buat, suruh buat tu yang baik. Ya, macam-macam hilah. Mana tindakan itu menyebabkan suami itu jadi tak senang dengan keadaan dia. Sebab apa? Disuruh dia mengamalkan syariat, dia tak mahu. Tu. Tapi ada juga jenis suami yang kepala ke bawah awal juga. Suami isteri bagus pakai tudung, pakai tutup aurat, dia marah pula. Kau tak gimas ke dia? Kan? Buka lah kepala tu, tengok gimas, tengok rambut tudung. Itu laki setan je. Oh, tutup aurat dah terbalik. Ya. Maka oleh kerana itu tak wajib taat. Sebab Nabi bagi lesen kat kita, lesen besar. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada jenis taat apabila seorang orang tu menyalahi perintah Tuhan. Dia menderhaki perintah Tuhan, itu tak wajib kita taat. Kita wajib taat selagi dia suruh tu benda yang tak bercanggah dengan syarak. Dan apabila mengajak suaminya akan isterinya ke tempat tidur, contoh, itu syarat lulus. Memang maknanya suami itu pakai isteri, isteri pakaian suami, supaya setiruan tiba-tiba tiada diikutnya. Dia tidur kat luar rumah pula. Nabi tidur, tak tidur, dia pergi lagi ke sana. Ajak tidur, dia lagi ke sana. Wah, tu ni action pula. Kawan-kawan nikah seorang lagi baru tahu. Kan? Dia macam tu je. Macam kau tak setuju, kau cek seorang lagi. Gigil tu dia. Macam tu je jauh dia. Kan? Supaya seketiduran tiba-tiba tiada diikutnya oleh isteri. Anak tidurlah seorang dulu, panas macam-macam. Nasaya perempuan tu dilaknat akan dia oleh malaikat. Melaknat akan dia oleh malaikat daripada malamnya hingga kepada subuh. Semalam-malam tu malaikat kutuk laknat dia. Berat kerja tuan ni. Dalam hadis lain Nabi kata, kalau suami minta hatta atas belakang unta atau kuda sekalipun, maknanya kan tak kena orang minta tu kuda kan, macam mana begitulah. Maksud dia kena taat selama tidak ada unsur dan seumpamanya. Ya, ni kadang-kadang dia buat saja tu, buat jahat perangai panggil kan, ikut kepala dia, maka dia kena laknat daripada malaikat sepanjang malam tu. Ya, habis. Kemudian masalah 179, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.